alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Faridatul Faraid. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 12. Muka surat 12, baris yang ke-13 daripada bawah. Baris yang ke-13 daripada bawah. Muka surat 12, baris yang ke-13 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan bersalahan bagi Mu'tazilah, dan bersalahan pula bagi Mu'tazilah pada kata mereka itu, pada i'tiqad mereka itu Mu'tazilah. Apa i'tiqad Mu'tazilah? Wajib atas Allah subhanahu wa ta'ala. Wajib atas Allah subhanahu wa ta'ala membangkit ni, yakni melantik segala rasul alaihimus salatu wassalam. Maka harus baginya, bagi Allah Ta'ala, membangkitkan mereka itu segala rasul, dan ketiadaan membangkitkan mereka itu segala rasul. Dan bersalahan pula bagi Mu'tazilah, dan bersalahan pula bagi Mu'tazilah ini atau pada kata yang kita baca minggu lepas itulah. Bersalahan bagi Mu'tazilah pada kata mereka itu, Mu'tazilah wajib atas Allah memperbuat solah dan aslah. Maknanya, dan bersalahan pula bagi Mu'tazilah ni, kita kena balik kepada hak atas tu lah. Dan bersalahan pula bagi Mu'tazilah yang kita baca ni, di atas daripada kata hak baca minggu lepas. Bersalahan bagi Mu'tazilah pada kata mereka itu Mu'tazilah wajib atas Allah memperbuat salah perkara baik dan aslah perkara yang terlebih baik. Wajib kata Mu'tazilah. Hak ahli sunnah kita terdahulunya, dan maka diketahui ni hak minggu lepas ni, maka diketahui daripada demikian harus bagi Allah memperbuat tiap-tiap mungkin atau meninggalkan perbuatnya. Ini hak kita ahli sunnah wal jamaah. Harus pada akal. Allah perbuat tiap-tiap mungkin, akal boleh terima. Allah meninggalkan perbuat, mana Allah tak buat, akal boleh terima. Mu'tazilah dah, hak baik Allah wajib buat, hak tak baik hak tu bukan mari Tuhan. Hak tak baik bukan mari Tuhan. Ini Mu'tazilah. Kan Mu'tazilah kan hak baik mari daripada Allah. Hak buruk, hak jahat bukan mari daripada Allah. Kemudian Mu'tazilah ni hak baik tu wajib Tuhan buat. Bukan setakat daripada Allah, wajib Tuhan buat. Hak baik wajib Tuhan buat. Hak terlebih baik wajib Tuhan buat. Hak buruk tak ada Tuhan, maka mari daripada hamba sendiri. Itu Mu'tazilah. Kita ahli sunnah wal jamaah, baik ke jahat mari Tuhan belaka. Tapi Tuhan buat perkara baik harus bagi Allah. Tuhan buat perkara jahat harus bagi Allah.
Tuan buat perkara manis, harus bagi Allah. Tuan buat perkara pahit, harus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita ahli sunnah. Maka diketahui dengan itu bahawa Allah Ta'ala tiada wajib atasnya, atas Allah memperbuat sesuatu daripada mungkinat. Allah tak wajib buat. Sebab apa? Allah memperbuat tiap-tiap mungkin atau meninggalkan dia. Bersalahan pula bagi Mu'tazilah pada kata mereka itu wajib atas Allah membangkitkan, ini melantik segala Rasul alaihi wassalam. Sebab apa? Sebab membangkit Rasul ni perkara baik. Jadi perkara baik ini wajib bagi Allah. Ini Mu'tazilah. Ahli sunnah harus Allah membangkitkan Rasul, harus Allah tidak membangkitkan Rasul. Ahli sunnah macam mana? Maka ini tafriq pada ahli sunnah ni, maka harus baginya, bagi Allah Ta'ala membangkitkan, mana melantik mereka itu segala Rasul alaihi musallatu wassalam, dan ketiadaan membangkitkan mereka itu, membangkit segala Rasul, mana melantik segala Rasul alaihi musallatu wassalam. Kerana tiada sesuatu perkara pun yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus Allah memperbuat, harus Allah tidak memperbuat. Ini kita ahli sunnah. Mu'tazilah wajib atas Allah memperbuat perkara baik. Perkara yang buruk bukan datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di antara perkara baik adalah membangkitkan segala Rasul alaihi musallatu wassalam, yakni melantik Rasul. Itu perkara baik. Maka wajib bagi Allah, wajib atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ahli sunnah harus Allah melantik Rasul, harus pada akal boleh terima. Allah tidak melantik Rasul, harus pada akal boleh terima. Allah melantik Rasul, ada hikmah dianya. Sebelum Allah lantik Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masa yang lama, di Mekah ni tak ada Rasul. Rasul yang terakhir Nabi Ismail alaihi salam. Lama mana tengah tu tak ada Rasul. Allah lantik Rasul nu di Palestin nu daripada anak cucu Nabi Ishaq. Anak cucu Nabi Ishaq. Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf. Berapa lapis? Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ishaq alaihissalam. Daripada Nabi Ishaq lahir Nabi Yaqub alaihissalam. Lahir pula Nabi Yusuf alaihissalam. Nu, kok Palestin belaka. Tapi kok Mekah ni wafatnya Nabi Ismail AS tak ada Rasul. Jadi daripada Bani Ismail hanyalah Nabi SAW dilantik menjadi Rasul. Jadi Allah lantik Rasul sebelah Palestin itu ada hikmah dia belaka. Hak sebelah Mekah ni Allah tak lantik Rasul, ada hikmah dia belaka. Tapi atas Allah harus Allah lantik Rasul ke belah Palestin, harus. Allah tak lantik Rasul di sebelah Mekah ni, siapa panggil puak jahiliyah mana puak tak ada tamadun. Jadi masa tu yang bertamadun ni Palestin. Di Mekah ni masyarakat jahiliyah, kerja mereka berperang sahaja, bunuh membunuh. Mana ni? Kerja mereka bunuh membunuh. Sampai pekat jahiliyahnya mereka, anak perempuan di tanah hidup-hidup dibunuh anak perempuan. Jadi mana tak cerdik lah bunuh perempuan ni, jadi tak ada keturunan nanti. Dia tu lahir daripada ibu yang perempuan juga. Dia bunuh anak perempuan dia. Yang isteri dia yang melahirkan perempuan juga. Bunuh ada-ada tu lah. Kau nak kira lah. Daripada bunuh baru lahir tu, bunuh dengan mak-mak sekali Biar orang lelaki seorang je duduk Mekah. Biar tak ada orang perempuan. Mana? Jahiliyah.
Tak ada tamadun. Orang panggil apa? Hidup macam tu, tak ada tamadun apa? Tu, tak ada tamadun tu. Oh, ni. Dia panggil apa tu? Hak macam duduk dalam hutang tu lah. Ha? Apa ni? Nomad apa? NUMAD. Apa? Ha? Ha? Nomad. Tahu nomad? NUMAD. Nomad ni makan orang ke dah? Ha? Nomad dah ke dah? Makan orang nomad dah makan orang. Dah, hak mana nomad ni? Hak jenis nak hidup api pakai batu tu lah ke macam mana? Jadi mana orang tak ada. Luar daripada ni. Tak ada tamadun langsung. Jadi Allah tak latih Rasul di Mekah lama mana? Semuanya ada hikmah di belakang. Harus bagi Allah melatih Rasul dan harus bagi Allah tidak melantik Rasul. Tapi walaupun Allah tidak melantik Rasul, tetapi daripada Nabi Ismail AS sampai ke Nabi SAW, tuan player ni dalam perjalanan. Dia terpelihara ni. Lam azal unqalu min aslabit tahirin ila arhamit tahirat. Sentiasa aku ni dipindah daripada sulbi lelaki yang suci kepada rahim perempuan yang suci, kata Nabi SAW. Lam azal unqalu min aslabit tahirin ila arhamit tahirat atau kama qala. Mana apa ni? Nabi ni daripada Nabi Ismail ni dipindah daripada sulbi belakang tu lah bagi lelaki, benih duduk di sulbi lelaki yang suci kepada rahim perempuan yang suci. Daripada otot nenek Nabi ni terpelihara walaupun tidak ada rasul. Terpelihara. Mana kalau kita balik kepada balik pada hak apa panggil apa? Titih baris. Tu panggil apa? Inilah ada kata ni lah apa? Tu nenek tu lah, keturunan. Kita panggil apa? Titih baris. Titih baris tahu? Tahu juga. Warna ni. Bukan panggil titih baris. Tahu kau? Titih baris lah ni baris ni. Keturunan tu. Mana kalau kita baca dalam sejarah mereka tu, orang-orang yang terpelihara belaka. Terpelihara, bukan kata di kalangan, memanglah masyarakat tu rosak. Masyarakat jahiliah tu rosak. Tapi ni hak daripada Nabi Ismail sampai Nabi SAW ni terpelihara. Sebelah ayah ke sebelah mak ke sama je, terpelihara. Orang-orang yang mulia, makna dikenali sebagai keturunan yang mulia-mulia walaupun masyarakat rosak. Tapi nak ceritanya tuan susun Melaka tu ada hikmah dia. Tapi tuan lantik tak rasul dak. Tak lantik rasul, tapi titih baris ni, susu galuh ni panggil ni. Titih baris ni. Allah. Apa baru hangguk tadi healing. Keliru kita pula ni. Titih baris. Baris tak baris. Titih baris ni susu galuh lah. Jadi pelik oh. Pasal Terengganu juga tu. Iling batu angguk pula. Abang apa? Susu galuh tau. Kalau susu galuh tu mungkin standard sikit tau. Mana atas kan kita kalau kita baca dalam kitab-kitab dia akan ceritalah siapa tu nenek sampai ke nenek Adnan. Sampai ke Adnan. Adnan ni dia semasa dengan Nabi Musa alaihissalam. Tapi Allah Ta'ala tak latih Rasul, ada hikmah. Allah latih Rasul di Palestin, ada hikmah. Allah latih Rasul di Palestin itu, dia kalangan pok-pok Yahudi, ada yang beriman, ada yang kufur. Yang kufurnya neraka. Hak di sebelah Mekah ni, apabila putus daripada Rasul,
maka mereka ni dipanggil ahlul fatrah. Mereka yang mereka berada di masa yang mana terputus rasul, maka mereka tak ada taklif syarak, tak ada hukum. Mereka akhirnya akan ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab mereka ni ahlul fatrah. Ada ni. Dalam ayat Al-Quran, hatta nab'asa rasula, wa ma kunna mu'azzabina hatta nab'asa rasula. Kami tidak akan mengazabkan sehingga kami utuskan rasul, tiba-tiba engkar tak tu rasul, bahawa kami azab. Jadi di Mekah ni tak ada rasul, Allah tak utuskan rasul. Selepas ada Nabi Ismail alaihi salam, maka mereka ni akan ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab mereka dipanggil ahlul fatrah. Di sebelah Palestin tu rasul. Bukan setakat Bani Israel ni ada yang kufur dengan rasul, bunuh rasul. Bukan kufur dengan rasul saja Bani Israel ni, sampai pekat bunuh rasul. Tapi tak cerita sininya, Allah tak wajib bangkitkan rasul. Harus bagi Allah melantik rasul, dan harus bagi Allah ketiadaan melantik rasul. Mu'tazilah tidak. Membangkit rasul, melantik rasul adalah perkara baik, maka wajib bagi Allah melakukan perkara baik, maka wajib bagi Allah melantik rasul. Kita harus bagi Allah Ta'ala membangkit akan rasul, dan ketiadaan membangkit akan rasul. Tapi jangan lupalah, kita bicara harus ni harus asal lah. Tapi bangkit rasul ke, lantik rasul ke, tidak ke, Allah telah menetapkan pada azal takhsis iradah. Ketentuan azali telah ditetapkan akan dilantik rasul. Sampai masa melantik rasul tu wajiblah. Pandang dari sudut Allah telah menentukan pada azal, Allah mengetahui pada azal akan dilantik rasul. Contoh sebelah Palestin, Allah menentukan pada azal, Allah mengetahui pada azal di sebelah Mekah ni tak ada rasul. Jadi Allah tidak melantiklah rasul sampailah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia harus ni tilik kepada asal. Semata-mata kekuasaan Allah, pemilikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi macam Mu'tazilah ni wajib atas Allah. Mana istighna Allah Subhanahu wa taala? Mana terkaya Allah Subhanahu wa taala lepas Allah Subhanahu wa taala? Sebab apa? Wajib atas Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bersifat dengan istighna kalau wajib seumpama tu. Maka ahli sunnah letaknya harus pada akal. Mana tak pandang, tak kira lah kepada takhsis iradah yang terpanggil qadar tu. Tak pandanglah kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada azal Allah telah menentukan. Pada azal sedia kala Allah telah mengetahui. Bila Allah menentukan, Allah mengetahui akan dilantik rasul pada satu-satu masa, pada satu-satu tempat. Sampai masa tersebut wajiblah atas Allah. Tapi ini pandang kepada takhsis iradah dan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Panggil pandang pada takhsis iradah dan ta'alluq ilmu Allah Subhanahu wa taala. Cuma nak jaga waktu je lah. Sebab dia kalau pandang kepada hakikat wakilnya, malah tak ada dah haruh-haruh ni. Sama ada wajib Allah mengadakan ataupun wajib Allah tidak mengadakan. Bila Allah menentukan ada, wajiblah mengada. Kalau Allah menentukan akan ada sampai masa Allah tidak mengadakan,
Itu mustahil pula seumpama tu. Sebab jadi Allah ni lupa, lalai. Itu mustahil. Macam kita kan, kita sudah menentukan, telah menetapkan, telah memutuskan semangat kitanya. Sampai masa tak siapa-siapa. Kau tanya apa? Tak ingat sekarang. Faham sekarang? Ya dah faham pula. Tak ingat sekarang ni. Mana kalau sebut tak ingat sekarang ni, tak ingat sangat ada. Kalau tak ingat buat-buat, tak ingat sekarang tu mana? Tak ingat sekarang, tak ingat sikit-sikit pun. Mana gitu? Tak ingat langsung. Tak ingat langsung. Tu mana? Ke tak ada orang terang sekarang? Adalah. Mana? Tak ingat dengan tak ingat sekarang tu beza dia macam mana? Tak ingat sekarang ni, tak ingat langsung. Dah tak ingat tu, dah langsung. Yalah, tak ingat sekarang tu, dah ingat langsung. Tak ingat, dah ingat sikit abu. Lepas tu, hak tak ingat, hak dah sekarang tu, tak ingat langsung juga. Tak ingat sikit habuk juga dah. Ke maksud dia apa? Buat dia kata berganda dah. Panggil ganda apa? Berapa kita dah ingat? Kita lupa lala. Jadi Allah menetapkan pada azal. Sampai masa tak berlaku, tu mustahil tu. Dia mana letak sifat ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni tilik semata-mata kekuasaan Allah. Harus nak melepaskan daripada Mu'tazilah ni, ada tekanan atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib atas Allah. Melantik Rasul contohnya. Atau ada tekanan. Adapun tadi kalau kita pandang kepada taksis iradah, ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah, dan mengetahui Allah sampai masa Allah akan melakukan, itu bukan wajib satu penekanan. Itu wajib atas jalan kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah wajib tilik pada asal, penekanan. Tidak istighna, tidak terkaya Allah seumpama tu. Tapi bila kita tilik kepada ketentuan Allah, pengetahuan Allah, jadi wajib Allah perbuat ni dari sudut ketentuan Allah, dari sudut pengetahuan Allah, itulah kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana nyata kekurangan kita? Banyak kita menentu, memutus, tapi kita lupa nak buat. Kalau buat pun kadang-kadang tidak seperti yang kita susun, yang kita atur, yang kita rancang. Terkadang kita lupa pada permulaan buat, tak buat langsung. Kadang-kadang buat, tapi kita lupa perancangan kita macam mana. Yang kita bincang dah macam mana. Sampai masa buat, tak sama pula contoh. Tapi Allah Ta'ala menentukan, Allah Ta'ala mengetahui, wajib Allah mengadakan sebagai tuan Allah, itu adalah kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia hak Mu'tazilah ni, dia pada awal lagi dah. Jadi Allah ni tuan. Allah ni tuan. Kalau wajib tuan, macam mana begitu? Allah ni Rabbil Alamin. Jadi harus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus. Tapi Allah telah menentukan pada azal. Itu tilik yang kedua pula, pandang yang kedua pula. Jangan lupa tu pembicaraan kita tu. Ini harus pada akal zati dia panggil. Harus pada akal zati, asal. Kemudian kita pandang tilik kepada taksis iradah, qadar, rukun iman yang keenam tu lah. Allah telah menentukan pada azal akan ada sampai masa Allah wajib mengada. Allah menentukan pada azal akan ada. Allah mengetahui pada azal, pada sedia kala akan ada. Sampai masa Allah tidak mengadakan, itu mustahil atas Allah Subhanahu wa ta'ala seumpama tu.
Itu pergi pula kepada dipanggil hukum akal aridi. Hukum akal aridi. Arid ni pandang kepada, tilik kepada taksis iradah, mana ketentuan azali, ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah pada azal, qadar, dan juga ta'alluq ilmu Allah. Allah mengetahui segala-gala perkara pada azal sebagaimana yang Allah menentukan pada azal. Allah menentukan ada, maka wajib ada. Allah menentukan tiada, maka wajib tiada. Jadi kena letak molek lah hak kita bicara ni, hak bicara hak hukum akal, hak zati, hak asal. Ini harus pada akal Allah melantik, membangkit, ini melantik Rasul, dan ketiadaannya ketiadaan melantik, membangkit Rasul. Tapi Allah ni melantik Rasul ke tidak melantik Rasul ke, Allah melakukan perkara baik ke, perkara yang terlebih baik ke, perkara yang buruk ke, kesemuanya ada hikmah dia belaka. Ada hikmah dia belaka. Sebahagian besar hikmah adalah rahsia kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahsia kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ni. Apa hikmah Allah menjadikan segala makhluk? Allah dengan keesaan tanpa menjadikan makhluk. Ada orang ceramah dia kata Allah sunyi. Dia buat macam dia tak ada bini berapa kali. Dia kata Allah sunyi, maka Allah jadikan makhluk. Macam dia sunyi tak ada bini gitu berapa kali. Jadi Allah sunyi, Allah buat makhluk. Allah perlu pada makhluk mengabdikan diri akan Allah. Allah ni istighna, terkaya lepas dari segala-gala. Allah, kalau Allah tidak menjadikan makhluk, jadi tidak ada yang akan menyembah akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah perlu kepada yang menyembah akan dia. Maka Allah menjadikan makhluk. Jangan gitu. Sama juga kita baca ayat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan mengabdi akan aku. Melainkan kerana di situ bukan kerana gharak dipanggil. Tujuan yang menekan. Lam itu lam lil hikmah. Ada hikmah dia, ada kebijaksanaan dia. Bukan kerana macam kita kan. Kita buat perkara ni kerana itu ada gharak, tujuan yang menekan. Kita bekerja kerana kerana ni yang menekan kita. Kita kerja kerana untuk menyempurnakan nafkah keluarga. Jadi kerana ni dipanggil kerana lil gharak, dipanggil ada tujuan yang menekan. Ada ni. Kita mari belajar kerana ni ada tujuan yang menekan. Adapun Allah Ta'ala kerana mengabdikan mereka itu akan daku, bukan kerana tujuan begitu, kerana hikmah dia panggil. Ada hikmah dia. Itu kena cermat pula. Jadi Allah perlu pada jin dan manusia untuk mengabdikan diri akan Allah, barulah naik kedudukan Allah. Itu mustahil. Itu ternapi sifat istighna Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat terkaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah jadikan jin manusia hikmahnya mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan Allah ada tu yang menekan, dan bukan juga kerana pengabdian diri itu satu tujuan bagi Allah untuk balas baik. Tidak. Allah boleh balas baik pada jin dan manusia walaupun tanpa mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yalah, Allah tidak ada tujuan yang menekan. Benda ni Allah menjadikan jin dan manusia. Lepas tu Allah menurunkan hukum tu sama juga. Hikmah dia. Tak. Sebab Allah nak jadikan balas baik kepada hamba jin dan manusia, kena buat undang-undang ni. Tidak, atas kehendak Allah, ada kebijaksanaan Allah Ta'ala. Sebab kalau bicara bab hukum hakam,
hukum hakam yang berbeza. Syariat Nabi dahulu dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, syariat yang berbeza, itu atas kehendak dia. Ada ni. Yang satunya adalah akidah. Daripada Nabi Adam misalnya sampai kiamat. Semayang tak sama, puasa tak sama, wuduk tak sama, suruhan tak sama, hak larangan pun tak sama. Hak larangan pun tak sama. Pada masa ummah terdahulu dilarang, pada masa kita tidak. Masa kita dilarang, masa ummah terdahulu tidak. Kenapa Tuhan tak samakan hukum syarak? Ada hikmah dia belaka. Tapi Allah nak balas baik, bukan Allah berhajat kepada ketaatan tu, tidak. Ada ni. Contoh hak kata ahli fatrah tadi tu. Hak di Mekah, hak tak ketaatan apa? Kafir lagi, semua berhala, berperang lagi, bunuh-membunuh. Kemudian bunuh pula anak perempuan. Tapi mereka akan ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah balas baik. Allah utuh Rasul di Palestin. Hak mana-mana kafir tu kekal dengan ke selama-lamanya. Hak kafir dengan Rasul. Manapun Allah susung tu ada hikmah dia belaka. Bukan ada tujuan yang menekan. Kena gini barulah Allah boleh balas baik di hari akhirat. Tapi Allah jadikan orang Mekah hak tak ada Rasul, sahabat jahat, jahiliyah, tapi akhiratnya macam mana? Syurga. Ada ni. Hak tu rahsia kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada fikir tu. Allah jadikan ni Azazi, Allah jadikan Azazi mengabdikan diri akan Allah 80,000 tahun. Tak, 80,000 tahun. Kalau disebut dalam kitab Minhaj, ada ingat dulu. Dan dikatakan bahawa tidak ada satu ruang pun di bumi ini melainkan tempat tersebut pernah disuju oleh Azazil. Tapi dengan kerana maka dilaknat oleh Allah, akan diseksa neraka selama-lamanya. Itu mengabdikan diri puluhan ribuan tahun. Itu kehendak Allah. Allah susung seumpama tu. Ada hikmah dia belaka. Ada orang yang Tuhan jadikan kehidupan dia mengabdikan diri akan Allah. Tapi Tuhan mati dia dalam keadaan kufur. Bal'am bin Ba'ura, Bukhsisa contohnya. Kehidupan dia Tuhan jadikan mengabdikan diri akan Tuhan. Tapi Tuhan jadikan neraka bagi dia. Tukang sihir Fir'aun tidak pernah mengabdikan diri akan Allah. Hanya sempat beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amanna bi Rabbi Harun wa Musa. Dia beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada ibadat apa pun. Tapi syurga Allah, menjadi kepala syuhada dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semua ada hikmah dia belaka. Ada orang yang memang Tuhan jadikan dia mengabdikan diri akan Allah serta syurga. Itu para anbiya, para aulia, para salihin, siddiqin. Ini Tuhan jadikan atas dunia mengabdikan diri akan Allah. Di hari akhirat Allah beri ini balas dengan syurga. Tapi bukan kata Tuhan meletakkan satu-satu hukum menjadi satu tujuan menekan untuk Allah balas kebaikan. Tidak. Hikmah dia. Begitu saja. Macam tadi lah. Cerita hak di Palestin. Bertamadun. Rasul. Bukan kata setakat tak beriman. Bunuh Rasul. Tapi di Mekah tak ada Rasul. Jahiliyah. Tapi mereka ahlul fatrah. Akhirnya mereka akan ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bagi sebelah kita sebut gitulah. Apa yang Tuhan perintah adalah untuk kebaikan kita dunia dan akhirat.
Hak Tuhan larang ni kalau kita langgar mudarat kita dunia dan akhirat. Mana hukum hakam Allah ni untuk kebaikan kita. Ini dari pihak kita. Tapi dari segi pihak Allah, Allah nak melakukan kebaikan kepada kita, kena ada ketaatan tu menjadi tujuan yang menekan atas Allah. Tidak. Allah bersifat dengan sifat istighna. Allah terkaya daripada segala-gala perkara. Allah terkaya. Allah nak balas kebaikan, tidak perlu kepada ketaatan pun. Tapi Allah susun dengan hikmah dia. Orang beriman yang Allah telah susun, beramal soleh, Allah pun bubuh syurga. Begitu je lah. Ada orang yang hanya beriman sahaja. Beriman, mengucap dua kalimah syahadah, serta hati percaya akan Allah dan Rasul, cakap-cakap aja. Mati segera dianya. Syurga Allah. Tak ada apa pun. Itu semua susunan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada hikmah belaka. Hak ni tak boleh nak korek-korek lah hak ni. Tak boleh nak korek. Jadi akan balik, kenapa Allah ni sebelum Allah menjadikan apa-apa, tiba-tiba Allah menjadikan. Itu bukan tiba-tiba, ketentuan azali. Allah mengetahui pada azal. Allah menjadikan, patut Allah perlakukan. Malaikat begitu, Azazil begitu, jin pula jadi begitu. Merosokkan di bumi ni jin pula. Lepas tu dijadikan Nabi Adam AS, berlaku pula turun ke bumi, berlaku pula keburukan di bumi oleh manusia ni pula. Sudah fikirlah. Setakat tu je kita. Mana perkara yang kita sebagai hamba gitu je. Perkara yang tak boleh nak fikir korek, kita setakat kita beriman dengan apa yang berlaku datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik jahat, dan kesemuanya ada hikmah dia berlaku. Setakat tu je. Apa hikmah? Itu rahsia kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampaklah kita ni lemah, tak ada apa sekali. Betul lah, itulah kita ni. Itu je kita ni. Lagi ke mana kita ni? Setakat tu je. Kita beriman, tunduk patuh kepada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bahagian kita. Tunduk patuh pada hukum agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukum agama Allah dan ni syumul. Dan kita ingat, kita sepanjang masa duduk bawah hukum agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada tak ketika kita bebas? Ketika ni bebas. Malaikat pun we free. Gitu. Ada? Dalam sehari-hari ni ada satu masa, kalau ada gitu sedap tak aku macam mana? Adalah ni cerita. Mana dalam tempoh 10 minit ke sehari, tu malaikat nak catat tu. Baik buruk malaikat nak catat. Tu mana? Panggil apa ni? Masa ni, masa free ni apa ya? Orang duduk asrama dipanggil apa? Waktu break hour tu ke apa? Masa bebas. Bebas. Macam mana kalau Tuhan masa bebas setengah jam sehari? Tak ada. Sepanjang kehidupan kita duduk bawah hukum agama. Dah masuk tandas pun ada hukum agama. Masuk tandas pun ada hukum agama. Melangkah masuk, melangkah keluar, macam mana cara qada hajah, ada hukum agama. Ketika tu apa yang tak boleh kita lakukan, ada berlaku hukum agama. Dalam tandas pun ada hukum agama. Sepanjang masa kita ada hukum agama. Kata kita tunduk patuh pada ketetapan Allah, hukum Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hamba yang lemah. Mudah-mudahan kita dapat balasan baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pergi ke mana pun sama je. Mati bila masa. Orang hebat sama macam kita. Mati bila masa. Kau orang hebat ni boleh letak tarikh mati dia. Sama macam kita je. Sama macam kita. Tak
takut merekanya. Orang yang derhaka pada Allah ni, hati mereka tak akan tenang. Hati mereka tak akan tenang. Mereka takut bila-bila masa je. Mereka mati bila-bila masa. Sama aja kehidupan. Kita tunduk patuh pada hukum agama. Apa yang kita nak lakukan? Fikir hari akhirah kita. Dunia sementara. Dunia yang ada pada kita ni banyak dah yang akan dipersoalkan di hari akhirah. Nikmat-nikmat hak diri kita ni, dengan umur kita, dengan sihat kita, dengan tenaga kita, dengan harta benda, dengan dikurniakan zuriat oleh Allah Ta'ala, semua tu akan dipersoalkan di hari akhirah. Banyak mana dah hak kita dipersoalkan. Kalau kita kira balik, banyak mana tu yang akan mengendalikan kita di padang mahsyar. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kamu sebelum kamu dihisab pada hari akhirah. Mana kita beriman, kita tunduk patuh kepada hukum agama Allah. Lepas tu apa yang telah susung, itu bukan urusan kita. Tapi Allah susun kita di kalangan orang Islam, mak ayah kita Islam. Orang yang bukan Islam ni nak jumpa Islam, mereka mencari satu agama, barulah akhirnya jumpa agama Islam. Kita free je jadi Islam. Free jadi Islam kita ni. Sebab kita lahir daripada ibu bapa Islam. Itu bahagian kita. Dan ni orang kafir yang masuk Islam ni, kalau kita dengar cerita dia macam mana dia punya cari agama ni. Dia kata selama dia berkawan dengan orang-orang Islam ni, seorang pun tak pernah ajak dia masuk Islam. Dia kata dia berkawan dengan orang Melayu lah. Kalau ke Malaysia, orang Melayu, orang Islam ni, mana seorang pun tak pernah ajak dia kepada Islam. Tak pernah ajak. Bahkan terkadang perangai orang Islam ni yang akan melindungi Islam tu daripada orang bukan Islam. Orang Islam itu, untuk orang Islam, bukan kata nak ajak kepada Islam. Dia punya perangai tu menyebabkan orang kafir ni tak nampak Islam, tak nampak. Jumpa lain dulu ni, jumpa agama tu, barulah jumpa Islam. Tapi kita Islam automatik daripada ibu bapa. Lepas tu kita pula ditanamkan dengan keimanan. Dididik pula dengan melakukan amal-amal yang soleh. Lepas tu hak bahagian kita. Lepas tu Allah lakukan hak lain-lain tu, itu kerjaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya ada hikmah belaka. Perkara baik ke, perkara jahat ke yang Tuhan lakukan, perkara yang manis ke, perkara yang pahit Tuhan lakukan, kesemuanya ada hikmah, harus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk Allah melantik Rasul, Allah tidak melantik Rasul, itu harus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada hikmah di belaka. Allah lantik Rasul, jadi memudahkan untuk orang untuk kenal agama Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk memudahkan kenal akan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kenal ke tak kenal agama Allah, itu semua qadar dan qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang Mekah, orang hak kenal Nabi, kenal sungguh, ramai mana sahaja yang masuk Islam, yang beriman selama 13 tahun. Berapa ratus je yang beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang habis kenal Nabi. Bukan setakat kenal ni akhlak Nabi, banyak berlaku perkara yang mencari adah di Nabi kita daripada kecil lagi, daripada bayi lagi. Dan perkara yang mencari adah yang berlaku pada Nabi kita ni, orang kafir Mekah tahu belaka pada ni. Hak dia panggil irhas tu lah, tak panggil mukjizat. Dia berlaku benda pelik, perkara mencari adah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Sebelum dilantik menjadi rasul, dia tak panggil mukjizat. Mukjizat ni hak lepas umur 40 tu, lepas jadi rasul. Berlaku di Nabi SAW perkara yang mencari adat, dia panggil mukjizat. Contohlah, Nabi SAW ke Syam, sebulan perjalanan pergi, sebulan jalan balik, tak panas, dinaungi oleh awan. Itu tak panggil mukjizat, dia panggil irhas. Alif ra ha alif sad, irhas. Gitulah apa makna nak letak, saya pun dah erti jugalah. Irhas. Irhas ni ginilah lebih kurang. Apabila Nabi umur 40, Nabi pun isytihar dilantik menjadi rasul. Oh, patut pun. Gitulah lebih kurang. Nak kata apa irhas? Persediaan ke apa? Jadi sekarang ni apabila berlaku benda-benda yang pelik kepada Nabi SAW daripada budak lagi ni, maknanya orang Mekah sudah nampak gambaran dah. Ini manusia istimewa. Ini manusia yang luar biasa ni. Kalau zaman sekarang agak jadi viral lah. Zaman sekarang kan. Viral lah ni manusia yang luar biasa ni. Manusia yang terpilih lah. Jadi siapa masih nanti rasul, patut pun itu irhas. Kena seumpama tu ratusan sahaja 13 tahun yang beriman dengan Nabi SAW, sampai ke hak paling hampir Abu Talib sendiri, hak paling hampir, sampai ke sudah tidak beriman, dekat nak mati, Nabi duduk pujuk lagi. Dah kafir Mekah duduk keliling lah. Kafir Mekah ingat duduk ingat barang lama. Ingat, kalau kamu tinggal, malu tok nenek. Hak jenis ni jenis. Hak lama pun salah, tinggal lah. Tapi apa duduk turut hak lama, hak salah. Dah lama dah ni turut ni, dah salah. Tinggal segera, taubah segera. Ni dia pakai wah lama. Tok nenek kita dah. Jangan pakai buah tok nenek. Pakai botol nenek. Abu Talib tak beriman ni. Tok nenek. Ni hak duk kiri kanan masa nak mati peringat ni hak tok nenek. Sekarang gitu kau. Ingat tu tok nenek kita. Oh dak bakit gitu. Kira hak mana hak betul tu turut. Salah kita tinggal. Bila ceritanya hak paling rapat dengan Nabi SAW, Abu Talib. Tidak beriman. Itu semua ada hikmah di belakang. Jadi Allah lantik rasul, ada hikmah dia. Kalau zahir untuk memudahkan kenal agama Allah Subhanahu wa taala, balik pada hakikat mudah tak mudah kenal, semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang Madinah tu kenal mudah-mudah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau orang Madinah tu hanya dengar je cerita-cerita orang Yahudi akan lantik seorang rasul, akan bangkit seorang rasul. Tu je orang Madinahnya. Tapi mudah je dia terima. Gitu. Mekah tadilah. Tapi kesudah nak bunuh kemudian. Bayangkan. Jadi pada zahirnya Allah lantik rasul untuk memudahkan kenal agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi janganlah pulaknya. Tu saya sebut dah mengelupas. Ada satu ceramah dari radio pula. Allah lantik rasul ni kerana Allah belum menetapkan lagi. Kalau Allah sudah menetapkan segala-gala, beriman Allah tetap dah, tidak beriman Allah tetap dah, apa perlu lagi Allah utuh rasul? Ni karut sangat-sangat. Allah utuh rasul kerana Allah tidak menetapkan. Allah hanya mengetahui siapa di kalangan orang Mekah yang beriman, siapa di kalangan orang Mekah yang tidak beriman. Allah hanya mengetahui. Allah tidak menetap, Allah tidak memutuskan. Kalau Allah tetap dah, Allah putus dah, apa perlu lagi Allah utuhkan rasul? Ni ceramah dari radio ni. Ni berat sangatlah ni. Berat sangat-sangat. Tapi bukan sebarang-sebarang. Bukan orang yang sebarang-sebarang. Mana Allah
hanya mengetahui. Bukan Allah menetap, Allah memutus, bukan. Allah hanya mengetahui. Maknanya seseorang manusia diberi kebebasan sebebas-bebasnya. Kalau Allah telah menetapkan rezeki, apa perlu lagi bekerja? Kalau Allah telah menetapkan pasangan, apa perlu lagi kita merisi? Kita bekerja kerana Allah belum menetap lagi rezeki. Allah hanya mengetahui rezeki banyak mana. Allah belum menetapkan lagi pasangan, sebab tu merisi. Allah hanya mengetahui pasangannya siapa. Allah mengetahui itu tetaplah, tapi Allah belum menetapkan, belum memutuskan. Hamba diberi kebebasan sebebas-bebasnya. Sebab tu Allah utuskan Rasul. Ini akidah yang jelas terpesong. Dan rakaman yang terpesong ni, kalau diperdengarkan kepada baba-baba lah, guru belah halik foto ni tu, dengar bulat mata, senyaklah tak komen lah. Apa senyap tak komen? Sebab kenal suara tu siapa. Jadi kejut lah. Macam mana dia begitu? Sebab apa? Tak disangka lah. Sebab orang terkemuka. Tapi kalau diperdengarkan kepada orang yang, orang kita juga ada pangkat juga di depan. Pangkatlah di depan. Pangkat ustaz ke, pangkat tuan guru ke, ada pangkat di depan. Diperdengarkan rakaman yang jelas terpesong, dah kat mana salahnya dia kata. Tak jumpa salah pula dah Hak dia kata Allah belum menetapkan. Allah hanya mengetahui, kita di kebebasan sebebas-bebasnya. Kalau Allah menetap, Allah tak dah putus daripada azal, apa perlu Allah utuskan Rasul? Apa perlu kita bekerja? Apa perlu kita merisik? Diperdengarkan kepada orang agama juga, orang kita. Salahnya di mana? Saya biasa tak mau cerita panjang dah lah, kalau waktu budak tahu salah di mana. Tapi kalau diperdengarkan kepada baba-baba, dengar tu, kenapa karuk begitu? Memang jelas. Waktu nak review tu 2 kali, sekali live, sekali ulangan. Saya dengar hak ulangan. Dia bawa kereta pagi, dengar ada ulangan. Kata macam mana ni? Lepas tu cari-cari, jumpalah dia punya rakaman di dalam FB, ada rakaman tu. Memang jelas lah. Sebab nak tahu daripada awal bicara apa. Memang jelas-jelas salah. Pegangan yang terpesong. Allah utuskan Rasul adalah qada dan qada Allah. Ada hikmah. Mana yang beriman, qada dan qada Allah. Mana yang kufur, kekal kufur dengan Nabi SAW, qada dan qada Allah. Itu sahaja. Kita bekerja pun begitulah. Qada dan qada. Rezeki kita qada dan qada. Mana yang kita berpegang rezeki cepat takkan disegantang. Tapi ada pula orang agama lah, orang pegang jawatan tinggi lah, pegangan rezeki cepat tidak akan disegantang ni lah yang memundurkan umat Islam. Pegangan rezeki cepat takkan disegantang yang memundurkan umat Islam. Memang kita berpegang ketetapan Allah mustahil berubah. Jadi cupak-cupak lah, segatang-segatang lah. Pada gitu, dah gitu apa? Kita bangun pagi tu nampak dah kira secupak segatang. Bangun pagi, nampak cupak. Kita pun bangun lambat, tidur semula. Gitu. Kita tak tahu ni. Kita pun kerja. Boleh cupak hari ni, boleh tak banyak. Hari biasa boleh segatang. Faham ni? Kita tak cerita cupak gatang ni, cupak-cupak tak ada dah ni. Sikit banyak lah maksud dia. Orang mereka dia tahulah. Ada ketika Allah sekejap je habis. Ada ketika begitulah. Kita kerja sungguh-sungguh. Hari boleh banyak. Alhamdulillah, hari ni rezeki lebih, boleh sipang. Hari boleh kurang, baru je nak buka, turun hujan contohnya, rezeki kurang. Maknanya kita berpegang dah rezeki. Kalau secupak lah, kalau segatang lah. Itu pegangan kita. Tapi secupak ke segatang, rezeki pada hari itu kita tak tahu. Orang berkebun, ada ketika boleh hasil banyak, ada ketika
Nak jadi orang tengok pada bunga tu, kena musim pula. Musim macam-macam musim. Panas ke musim hujan ke, tak ada boleh gapo pun. Maknanya ada tahun, maknanya boleh banyak. Ada tahun, tak ada. Ada tahun banyak sangat-sangat, tak ada harga pula. Gitulah. Ada ni. Banyak sangat-sangat akan tak ada harga. Nak upah panjat tu dengan nak jual, balik modal je. Contoh gitulah. Ada ni. Mana cupak-cupak segatang-segatang memundurkan umat Islam. Kenapa memundurkan umat Islam? Kita akan jadi orang yang banyak bersyukur dan banyak redha. Akan bersifat qanaah, memadai, cukup. Boleh banyak, alhamdulillah. Rezeki luar, nafkah akan jadi luar, belanja keluarga akan diperluaskan lagi. Boleh sedekah jariah, boleh sedikit, cukup, memadai. Tak ada nak cari jalan mana pula ni tak cukup belanja hari ni mula nak menipu. Ada. Tapi kalau orang tidak qanaah, hari ni boleh sikit dia pun nak tipu, jual benda nak tipu pula cara dah. Nak cari hutang ada ni. Lepas tu banyak pula dah habis, dia capur pula ngesok pula. Ni. Sebab apa ni? Sebab tak qanaah. Dah banyak baki ni, boleh hutang sikit je hari ni. Boleh balik modal tu sikit je. Banyak lagi modal ada ni. Sipang. Capur esok pula. Basi dah capur esok. Biarlah. Masa beli tu molek, sampai rumah dia basi, dia punya hal. Ni. Ada ni. Tapi kalau orang tu dengan boleh cepak, dia qanaah. Tak apalah. Kalau dah habis tu, dia bagi ke orang pula. Kadang-kadang orang mari kemudian tu, dia bagi lebih. Kenapa tak tahu esok? Tahu esok tak molek. Tapi bila lepas situ, lebih ke orang tu, rezeki dia lah. Ada ni. Sebab apa? Hari tu rezeki kurang. Mundurnya kat mana? Berpegang di cepak, takkan di segantang. Memang tu pegangan kita. Kita dapat Allah mustahil berubah sama sekali. Kenapa jadi mundur? Hak pegang kita tak adalah hak rukun iman yang keenam tu tak dah. Jadi Allah lantik rasul qada dan qada. Beriman tak beriman qada dan qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala-gala harus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, mengada tiap-tiap mungkin ataupun tidak mengadakan tiap-tiap mungkin. Dan bersalahan pula bagi Mu'tazilah pada menafi mereka itu akan memperlihat Allah Ta'ala akan zatnya zat Allah yang maha tinggi. Ahli sunnahnya maka harus baginya bagi Allah Ta'ala baru memperlihatkan ia Allah akan zatnya, akan hambanya di hari akhirat di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Pandangan ahli sunnah jemaah, hamba yang beriman akan dapat melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.